Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hazimah binti Musyairi. Saya akan membentangkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan faraid ataupun mawarith. Okey, ayat yang saya akan bentangkan adalah 3 ayat, iaitu ayat daripada surah An-Nisa ayat 11, ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-176. Baik, tafsir yang saya pilih adalah tafsir Jalalain. Kita tengok yang pertama sekali, surah An-Nisa, ayat yang ke-11, pada ayat yusikumullahu fi auladikum, bermaksud Allah perintahkan kamu mengenai pembahagian harta pusaka untuk anak-anak kamu, yakni dengan apa yang akan disebutkan ini. Okey, kita tengok ayat seterusnya. Lizzakari mithlu hazzil unthayain, yang bermaksud iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan, yakni di antara mereka. Okey. Ditafsirkan dalam ayat ni, jika ketiga mereka itu berkumpul, maka bagi yang lelaki 1/2 harta. Okey. Jika tiga-tiga orang ni berkumpul, maksudnya seorang anak lelaki dan dua orang perempuan tu, okey, berkumpul, maka yang lelaki tu akan dapat 1/2 harta, dan bagi kedua anak perempuan 1/2 pula. Dan dua orang anak perempuan tu akan dapat 1/2. Okey. Sedangkan jika yang dijumpai itu hanya seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan, okey, sekiranya si mati meninggalkan seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan saja, maka yang perempuan akan mendapat 1/3 dan yang lelaki akan mendapat 2/3. Baik. Dan sekiranya yang lelaki itu tunggal, seorang saja anak lelaki, si mati tinggalkan seorang saja anak lelaki, maka ia menghabiskan semua harta. Anak lelaki itu akan mendapat semua harta. Tak perlu berkongsi dengan anak perempuan sebab tak ada anak perempuan kan. Okey. Pada ayat fa'in kunna, yang bermaksud jika mereka, okey, mereka tu ditafsirkan sebagai anak-anak lah. Anak-anak apa? Nisa'an, perempuan sahaja. Okey. Selanjutnya kita tengok pada ayat fawqa thnataini falahunna thulutha ma taraka, yang bermaksud lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Ini mayat lah. Okay, ditafsirkan demikian pula jika jumlah mereka 2 orang, kerana mereka itu 2 bersaudara yang tercakup dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang bermaksud maka bagi mereka 2/3 dari harta peninggalan. Mereka lebih utama. Apalagi mengingat bahawa seorang anak perempuan berhak 1/3 harta jika bersama seorang anak laki-laki, sehingga dengan demikian jika dia bersama seorang anak perempuan lebih utama lagi dan lebih didahulukan daripada hubungan apapun. Ada pula yang mengatakan bahawa demikian itu ialah untuk menghilangkan dugaan bertambahnya bahagian dengan bertambahnya bilangan. Yakni tatkala timbul pengertian bahawa dia dengan diberikannya 1/3 bahagian untuk seorang anak perempuan, jika ia bersama seorang anak lelaki, maka dua orang anak perempuan boleh beroleh 2/3 bahagian. Okey, kita terus kepada ayat atau kalimah seterusnya, yakni wa in kanat, yang bermaksud dan jika dia. Siapa dia? Ditafsirkan bahawa anak perempuan itu wahidatan, seorang sahaja. Wahidatan bermaksud seorang sahaja. Okey, ditafsirkan dalam tafsir Jalalain ni, menurut qiraat dengan baris di depan, sehingga kana dianggap sebagai tam dan bukan naqis. Okey. Pada ayat falahan nisfu wali abawai, yang bermaksud maka bahagiannya ialah 1/2, yakni separuh harta itu dan bagi ibu bapa. Okey, di sini ditafsirkan maksudnya orang tua mayat yang di sini diberi dengan badal. Dengan, okey, kita tengok pada ayat seterusnya. Likulli wahid minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu waladun. Yang bermaksud tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati itu mempunyai anak.
Ditafsirkan anak tu tak kiralah baik lelaki maupun perempuan. Ditekankannya badal ialah untuk menyatakan bahawa kedua orang tua itu tidaklah dikaitkan dengannya. Dan terhadap adanya anak, dianggap adanya cucu. Begitu pula terhadap adanya bapa, adanya datuk. Kita beralih kepada ayat yang seterusnya, yakni فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ. Okey. Ini bermaksud, tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya hanyalah kedua ibu bapa. Okey. Kedua ibu bapa sahaja atau bersama isteri. Kemudian pada kalimah fali ummihi yang bermaksud maka bahagian ibunya. Okay, di sini ditafsirkan dibaca dengan li ummihi dengan hamzah baris di depan, dan boleh pula limmihi dengan hamzah baris di bawah untuk meringankan bertemunya dhammah dan kasrah pada dua tempat yang berdekatan. Pada kalimah as-sulus yang bermaksud ialah 1/3, di sini ditafsirkan maksudnya adalah 1/3 daripada harta yang telah dibahagikan kepada isteri, sedangkan bakinya buat bapa. Okey, pada ayat fa'in kana lahu ikhwah. Okey, bermaksud kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara, yang ni adik-beradik lah. Saudara tu. Okey, ditafsirkan maksudnya dua orang atau lebih, baik lelaki atau perempuan. Okey. Seterusnya pada ayat fali ummihi sudus, bermaksud maka bahagian ibunya ialah 1/6. Ditafsirkan sedangkan bakinya untuk bapanya, sementara saudara-saudaranya itu tidak beroleh apa-apa bahagian. Dan pembahagian warisan seperti tersebut di atas itu ialah, kena tengok pada ayat seterusnya, min ba'di. Yang pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan. Diselesaikan apa? Pada ayat seterusnya ada sambungan wasiyah yusi biha. Yang ni yang bermaksud wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati. Ditafsirkan dibaca yusi. Okey. Kalimah yusi ni dibaca yusi atau yuso. Dibina bagi fa'il atau maf'ul. Okey, pada kalimah aw yang bermaksud atau, dibayarnya. Pada kalimah di ni, yakni hutangnya. Okey. Kat sini ditafsirkan, disebutkannya lebih dulu pemenuhan wasiat daripada pembayaran hutang, walaupun perlaksanaannya dibelakangkan, ialah dengan maksud untuk tidak mengabaikannya. Okey, dekat sini, wasiat tu didahulukan. Lepas tu baru kita bayar hutang. Okey. Seterusnya kita tengok pada ayat ba'ukum wa abna'ukum, yang bermaksud ibu bapa kamu dan anak-anak kamu. Okey, di sini ditafsirkan ia menjadi mubtada, sedangkan khabarnya ialah, okey, pada kalimah seterusnya, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kamu tidak mengetahui siapa di antaranya yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu, yakni di dunia dan di akhirat. Ditafsirkan di sini, ada orang yang mengira bahawa puteranya lah yang lebih banyak kegunaannya kepadanya, lalu diberinya harta warisan, sehingga dengan demikian ternyata bahawa bapalah yang lebih bermanfaat bagi manusia, demikian sebaliknya. Maka yang mengetahui tentangnya hanyalah Allah Ta'ala, dan itulah sebabnya diwajibkannya pembahagian pusaka. Okey, sambung pada ayat seterusnya. Faridatum minallah innallaha kana alima. Yang bermaksud ini adalah ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui terhadap makhluknya. Okey, pada kalimah hakimah bermaksud lagi maha bijaksana. Di sini ditafsirkan bijaksana terhadap apa? Tentang peraturan-peraturan yang diberikannya kepada mereka. Maksudnya dia tetap bersifat bijaksana dalam semua tu. Okey, habis tafsir bagi surah An-Nisa ayat yang ke-11.
Baik, seterusnya kita akan sambung tafsir pada surah An-Nisa ayat yang ke-12. Masih menggunakan tafsir Jalalain pada ayat walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun. Okey, di sini ditakrifkan sebagai dan bagi kamu suami-suami, 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Okey, daripada terjemah ni, kita dapat tahu bahawa suami tu akan mendapat 1/2 daripada harta yang ditinggalkan oleh isteri. Itu sekiranya mereka tidak mempunyai anak. Okey. Dan ditafsirkan baik dari kamu maupun dari bekas suaminya dulu. Okey. Maksudnya kat sini memang tak ada anak lah. Okey. Seterusnya pada ayat فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. Yang bermaksud, tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu beroleh 1/4 dari harta yang mereka tinggalkan sesudah ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutangnya. Okey. Macam kita tengok pada ayat 11 sebelum ni, ayat 11 menceritakan bahawa selepas berlakunya kematian seseorang, maka dengan harta yang ditinggalkan kita akan membayar wasiat dulu. Kita akan selesaikan wasiat, kemudian baru akan dibayar hutang. Okey. Kemudian pada ayat 11, pada ayat 12 ni tadi, sekiranya suami dan isteri itu tak mempunyai anak, maka sekiranya isteri mati, isteri meninggal, suami akan mendapat 1/2. Itu sekiranya tidak mempunyai anak. Okay, pada ayat yang berikutnya ni diterangkan bahawa jika mempunyai anak, maka ia akan peroleh 1/4 daripada harta yang mereka tinggalkan. Itu pun selepas ditunaikan wasiat dan lepas dibayarkan hutang. Okey, ditafsirkan dalam perkara ni cucu dianggap sama dengan anak menurut ijma'. Okey, pada kalimah walahunna yang bermaksud dan bagi mereka, di sini ditafsirkan dalam tafsir Jalalain ini, maksudnya mereka tu isteri-isteri sama ada berbilang ataupun tidak. Okey. Pada ayat yang seterusnya, ar-rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum waladun fa in kana lakum waladun, yang bermaksud 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi kalau kamu mempunyai anak, sama ada isteri kamu itu maupun bekas isteri kamu. Okey, seterusnya disambung pada ayat seterusnya. Falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Yang bermaksud, maka bahagian mereka yakni isteri-isteri kamulah, mereka tu diterjemah sebagai isteri-isteri kamulah, ialah 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayarkan hutang kamu. Baik, ditafsirkan dalam tafsir Jalalain ini bahawa dalam perkara ini cucu dianggap sama dengan anak menurut ijma'. Okey. Beralih kepada ayat yang seterusnya, wa in kana rajulun yurathu, bermaksud dan jika si mati yang diwarisi itu lelaki. Okey, ditafsirkan menjadi sifat dan khabarnya khabar kepada siapa? Okey, kita tengok pada kalimah seterusnya. Kalalatan, bermaksud kalalah. Okey, di sini ditafsirkan maksudnya yang tidak meninggalkan anak atau bapa. Awim ro'atun, atau perempuan yang mewarisi secara kalalah. Sama juga perempuan yang tidak meninggalkan anak atau bapa. Okey. Pada kalimah seterusnya, walahu, yang bermaksud dan ada meninggalkan, maksudnya yang diwarisi itu. Kepada kalimah ataupun ayat akhun atau ukhtun, yang bermaksud seorang saudara lelaki atau saudara perempuan. Di sini ditafsirkan maksudnya yang seibu dan jelas-jelas dibaca oleh Ibnu Mas'ud dan lain-lain. Kepada ayat falikulli wahidin
minhumas sudus. Bermaksud maka bagi tiap-tiap seorang dari keduanya ialah 1/6. Fa'in kanu. Okay, bermaksud kalau pula mereka, di sini ditafsirkan maksudnya saudara-saudara yang seibu itu baik lelaki atau perempuan. Okay. Aktsaru min zalik. Bermaksud lebih daripada demikian. Okay, lebih daripada seorang lah. Okay. Fahum syuraka'u fi thuluth. Maka mereka bersekutu pada 1/3 harta. 1/3 harta. Ditafsirkan dengan mendapat sama banyak lelaki dengan perempuan. Okey. Pada ayat ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghairu mudar. Bermaksud sesudah ditunaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayarkan hutangnya, wasiat-wasiat yang tersebut hendaknya tidak mendatangkan mudarat, yakni mudarat kepada waris-waris lah. Okey. Di sini ditafsirkan menjadi hal dari domir yang terdapat pada Yusuf. Maksudnya tidak menyebabkan adanya kesusahan kepada para ahli waris. Contohnya dengan berwasiat lebih 1/3 harta. Okey. Pada kalimah wasiyatan bermaksud sebagai amanah, ditafsirkan atau pesan dan merupakan masdar yang mengukuhkan yusikum. Okey, pada ayat minallah wallahu alimun bermaksud tiap-tiap satu hukum itu adalah ketetapan dari Allah dan ingatlah Allah Maha mengetahui. Ditafsirkan faraid atau cara pembahagian pusaka yang diatur oleh Allah buat makhluknya. Halimun, pada kalimah halimun bermaksud lagi Maha penyabar. Ditafsirkan dengan menangguhkan hukuman terhadap orang-orang yang melanggarnya. Kemudian mengenai pembahagian pusaka terdapat ahli-ahli waris tersebut yang mengandungi keraguan dengan adanya halangan seperti pembunuhan atau perbezaan agama dan menjadi murtad, maka penjelasannya diserahkan kepada sunnah. Selesai tafsir Jalalain bagi surah An-Nisa ayat yang ke-12. Baik, kita akan sambung pada tafsir yang seterusnya, yakni tafsir surah An-Nisa ayat yang ke-176. Masih menggunakan tafsir Jalalain. Okey, kita tengok pada ayat ini, pada perkataan yastaftunaka yang bermaksud mereka, yakni orang-orang Islam umatmu, meminta fatwa kepadamu, wahai Muhammad, mengenai masalah kalalah. Kalalah tu apa? Iaitu jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapa dan anak. Sebagaimana yang ada pada ayat 12 surah An-Nisa tadi, ada dah diceritakan tentang kalalah. Apa tu kalalah? Pada ayat 176 juga menceritakan tentang kalalah ni. Yang bermaksud kalalah ni adalah seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan bapa dan anak. Okey, baik. Pada ayat yang seterusnya, Qulillahu yuftikum fil kalalah inni mru'un. Yang bermaksud katakanlah, Allah memberi fatwa kepada kamu di dalam perkara kalalah itu. Iaitu jika seseorang, yakni umrun menjadi marfu' umrun menjadi marfu' dengan fi'il yang menafsirkannya. Pada kalimah halaka yang bermaksud celaka, di sini ditafsirkan oleh tafsir Jalalain bahawa celaka di sini maksudnya meninggal dunia. Pada ayat laisa lahu waladun bermaksud yang tidak mempunyai anak. Ditafsirkan dan tidak pula bapa, yakni yang dimaksudkan dengan kalalah tadi. Okey. Pada ayat walahu ukhtun bermaksud dan dia mempunyai seorang saudara perempuan, baik sekandung maupun sebapa. Pada ayat falaha nisfu ma taraka wa huwa, yakni bermaksud maka bagi saudara perempuan itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati dan dia pula. Okey, di sini ditafsirkan maksudnya adalah saudara yang lelaki lah. Okey. Pada kalimah yurithuha bermaksud mewarisi saudara perempuannya, yakni pada seluruh harta peninggalannya. Okey, ditafsirkan
mewarisi saudara perempuannya itu daripada mana? Pada seluruh harta peninggalannya. Pada ayat illam yakullaha waladun. Bermaksud jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak. Okey, di sini ditafsirkan sekiranya ia mempunyai seorang anak lelaki, maka tidak satu pun diperolehnya. Tetapi jika anaknya itu perempuan, maka saudaranya itu masih memperoleh kelebihan dari bahagian anaknya. Dan sekiranya saudara lelaki atau saudara perempuan itu seibu, maka bahagiannya ialah 1/6 sebagaimana telah diterangkan di awal surah. Okay, dekat sini kita boleh nampak walau bagaimanapun anak lelaki itu lebih berhak untuk mendapatkan harta. Okay. Fa'in kanata. Pada ayat fa'in kanata yang bermaksud kalau pula mereka itu di sini dimaksudkan ataupun ditafsirkan sebagai saudara perempuan lah. Ithnatain bermaksud dua orang atau lebih kerana ayat ini turun mengenai Jabir yang mana ia meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa orang saudara perempuan. Okey. Pada ayat falahumas sulusani mimma taraka yang bermaksud maka keduanya mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan, yakni saudara lelaki mereka. Okey. Pada ayat wa in kanu bermaksud dan sekiranya mereka ditafsirkan yakni saudara-saudaranya itu terdiri atas apa? Ikhwatur rijala wa nisa'un falidzakar. Bermaksud saudara lelaki dan perempuan, maka bahagian seorang lelaki di antara mereka mislu hazzil unthayain yubayyinullahu lakum yang bermaksud menyamai bahagian dua orang perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kamu, yakni syariat-syariatnya. Pada kalimah an diertikan sebagai supaya kamu tidak tadillu wallahu bikulli syai'in alim. Bermaksud sesat dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Di sini ditafsirkan di antaranya tentang pembahagian harta warisan. Okay, Allah mengetahui tentang tiap-tiap sesuatu pembahagian harta warisan tu. Okey. Diriwayatkan oleh Syaikhan dari Barra bahawa ia merupakan ayat yang terakhir diturunkan. Maksudnya mengenai faraid. Okey. Sekadar itu sahaja tafsir Jalalain pada ayat 176 dalam surah An-Nisa. Okey. Itu sahaja daripada saya. Apa yang baik datang daripada saya, apa yang baik datang daripada Allah dan apa yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.